Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita chapter yang ketiga, iaitu Concrete Part 2. Okey, bersama saya Dr. Nurul binti Abdullah di AC 11603. Okey, hari ini kita nak belajar daripada sambungan daripada chapter yang ketiga kita. Sebelum ni kita dah kira macam mana kita nak design menggunakan DOE, menggunakan ACI method yang volume tersebut. Dan sekarang ni kita nak kira berkaitan tentang chapter yang ketiga, Concrete Part 2. Ni lebih kepada teori lah, dan banyak membaca sikit lah. Okay, saya sentuh sedikit-sedikit lah, so adik-adik boleh study. Okay, so dalam chapter Part 2 ni, ini yang kita tekankan, fresh concrete and hardened concrete. Kita ada sentuh sedikit pada chapter Part 1 tu kan. Okay, chapter 3 Part 1. So types of concrete pun kita ada sentuh hari ni, dan admixture of concrete. So, apakah learning outcome yang kita akan dapat daripada pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, adik-adik boleh classify different between concrete hardened, fresh concrete dan juga hardened concrete. Seterusnya, explain type of concrete and define admixture of concrete. Okay, so kat sini mari kita tengok untuk fresh concrete dan juga hardened concrete. Fresh concrete ni apa? A mixture of water, cement, aggregate dan juga admixture, campuran-campuran yang lain lah. Okay, the constituent material should be uniformly, maksudnya sentiasa campuran tersebut mestilah kena rata dan stable after mixing within the concrete mass during handling and placing lah. Ni adalah fresh concrete. Hardened concrete ni apa pula? Okay, after concrete preparation, process of mixing, placing, compaction, finishing and curing, the concrete will harden. Dia akan mengeras. Itu dipanggil sebagai concrete harden. Okay, continuous to harden and gain strength of the process known as hardening. Proses pengerasan konkrit tersebut dipanggil sebagai proses hardening, iaitu pengerasan. Okay, itu beza fresh. Fresh ni baru-baru lagi, macam kita masak roti, bakar roti kan, masih fresh lagi kan, dia masih lagi nak membangun. Okey, tapi bila dia proses mengeras dipanggil sebagai hardened concrete. Okey, namanya je yang lain sikit Okey, properties of fresh concrete. The wetness or dryness of the mix, that is the consistency or slump lah. Kita panggil consistency ataupun sebagai slump. Uniformity, kestabilan macam itulah. Uniformity of mix, meaning the concrete is the mix through has a standard appearance and all ingredients are evenly distributed in the mix. Maksudnya proses bancuhan tersebut, sama ada kering ataupun basah, dia adalah uniform, serata lah. Maksudnya workability of the fresh concrete, that is the easy with the which concrete is placed and consolidate with bread. Workability, kebolehkerjaan bagi fresh concrete ni adalah mudah, dan mudah untuk kita letak kat mana-mana tempat yang kita nak buat, macam contoh tiang ke, slab lantai ke dan sebagainya lah. Alright, seterusnya, apakah standard bagi testing bagi fresh dan juga hardened concrete? Okey, bagi standard bagi fresh concrete, kita boleh buat, yang pertama adalah slump test, yang kita buat kat Makmal. Compacting factor test, compacting kita ada buat juga cat test, tapi kita buat secara biasa je lah, compact biasa, tapi tak ada result lah. Okey, compacting factor test dan juga Webe consistency consistometer test. Ni bagi fresh grade. So ada fresh grade pula, fresh concrete. Adik-adik kena hafal takut nanti keluar. Okay, next adalah testing of hardened concrete. Okay, apa eksperimennya, apa testingnya? Yang pertama, destructing. Maksudnya bila konkrit tu dah keras, apa yang kita kena test? Yang pertama menggunakan destructive test, iaitu cube test. Macam kita buat eksperimen tu kan, cylinder splitting test. Ni sama je lah. Okay, lepas tu dia ada dua klasifikasi lah. Satu destructive test, satu lagi non-destructive test. Dalam non-destructive test ada surface hardness method, rebound hardness, rebound you all pun buat juga kan, penetration resistance dan juga ultrasonic pulse
velocity. So adik ni, ini semua eksperimen adik kena hafal. Okey, jangan lupa. Okey, next. Ini adalah SLAM test bagi fresh concrete. So macam mana saya terangkan sebelum ni kan. First, ni adalah dia punya typical size for SLAM test. Okay, kalau tengok setiap satu layer diberi diketuk dengan rod secara manual, sehingga tu kita akan ratakan dan kita akan angkat diskon, dan teruslah kita check berapakah penurunan konsistensi turunnya jatuh SLAM tersebut. Alright. Okey, ini contohnya kalau adik tengok. So, kalau nak lebih detail boleh tengok dalam eksperimen bagi workability and compressive strength of concrete. Okey. Okey. Saya melantas lagi. Okey, tengok ni. Ni adalah tamping road. Memang ni tamping road saya dah panggil road kan. Okey, true SLAM, shear SLAM, this is collapse SLAM. Ni tidak bagus lah. Okey, so kena buat balik semula lah. Okey. Next, compacting factor test. Okay, compacting factor test ni defined as the ratio of the weight of partially compact concrete to the weight of fully compact concrete. Maksudnya ini juga salah satu kaedahnya compacting factor test lah. Tadi SLAM test, ini compacting factor test lah menggunakan mesin ni. Tapi mesin ni rasanya tak ada rasanya di bengkel kita. Okay, so seterusnya WB consistometer. Ini juga salah satu untuk kita test bagi fresh concrete kita juga. Ni tapi saya tak pernah guna lagi lah yang ni. Okey, kalau adik-adik belajar yang ni, so bagus lah ini. Okey. Okey, next. Untuk case kita hanya kita akan belajar SLAM test saja. Okey, seterusnya WB consistometer test. Untuk test yang ni pula menggunakan WB consistometer. So, ini adalah dia punya prosesnya lah. Kita kena rujuk pada graf inilah. Tetapi, ini sebagai pengetahuan saja untuk adik-adik. Dan ini juga values bagi workability, bagi different placing condition. Contoh, kalau contoh extremely low. Okay, moist earth. Okay, bagi compacting factornya yang ni. Ini menggunakan WB lah. WB. Okay. Okay. Sekejap saya takut terlepas tadi. Okay. Next adalah testing of hardened concrete. Tadi fresh concrete, ada 3 tadi. Sekarang kita pergi ke testing of hardened concrete. Several reason why testing of hardened concrete is important. Yang pertama, to investigate the fundamental of physical behavior of concrete, such as elastic properties and strength of characteristics. Sebab kita nak supaya kekuatan bagi konkrit selepas ia mengeras tu sama saja. So that's why kita kena control the quality of the concrete lah. Okay. Okay, apakah eksperimen yang kita jalankan? Yang pertama adalah destructive test. Yang pertama lah klasifikasi. Yang pertama adalah destructive test. Dalam destructive test ada 2 eksperimen yang kita buat. Yang pertama adalah cube test yang kita buat tu lah. Ni adik-adik boleh study sendiri dan juga cylinder splitting test. So boleh tahu study kenapa, macam mana kita buat, berapa suhunya dan sebagainya. Okay, seterusnya kita pergi ke destructive test. Macam contoh yang ni kita buat ke eksperimen cube test dan juga cylinder splitting test. So hafallah cara nak lukis macam mana, so tahu macam mana prosesnya. Alright. Next adalah non-destructive test. Okey, kita terbahagi kepada 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah, Okey, surface hardness method. Yang kedua, rebound hardness. Yang ketiga adalah penetration resistance. Yang keempat adalah pull out test. Yang kelima adalah ultrasonic pulse velocity. Alright. Okey, properties bagi hardened concrete ni, deformation under load. Okey, contoh deformation under load ni dia akan berlaku dia akan berlaku deformation under bila berlakunya ada load, beban ke atas kita punya konkrit tersebut. Contoh kita bina okey, contohlah kita bina satu binaan iaitu slab lantai.
Oh, cantiknya lantai saya. Lantai ni, bayangkan lantai ni rata ya. Okey. Lantai ni bila kita letak beban. Okey, so kita nak tahu kan elastoplastic material, therefore as a load increase, deformation increase. So kita nak tahu kadar kekuatan deformation binaan konkrit kita ni dengan penambahan beban, load tu. Okey. Prolong application of stress causing a slow deformation. Di sebagai commonly biasanya kalau stress yang stress bagi. Okey, dalam ni stress kan. Contohnya ada beban, ada stress kat sini. So bila ada stress kat situ, dia akan berlaku deformation yang biasanya kita akan panggil sebagai creep. Okay. Influenced by factors such as the mixed proportion, the size of the specimen and even the climatic condition. So ini semua adalah mempengaruhi kekuatan konkrit kita juga. Okay. Sebab tu kita kena buat eksperimen. Okey, seterusnya kita tengok pada graf ni untuk senang kita rujuk lah. Deformation ni ada berlaku perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Okey, baca contoh Kita ada tadi slab. Kita ada beban diberikan. So, by timing, dia akan bertambah. Satu masa contoh 1 jam, 2 jam contoh, setahun, 2 tahun dan sebagainya kan. Okey, beban perubahan ini, contoh beban yang ada, perubahan ni akan mula-mula dia okey, on, okey, semua okey. Everything okey. Sampai satu masa dia nak ke arah perubahan bentuk. Mungkin beban tu semakin kuat. Okey, bukan kuat. Beban tu semakin bertambah, masya-Allah. Beban tu semakin bertambah, dia akan menyebabkan ia kita punya slab ni meleding. That's kita dah panggil dia sebagai creep. Ni creep. Perubahan sehingga ia betul-betul patah. Macam nak kepatah lah. So ni adalah masih lagi elastic deformation, masih lagi dia elastik. Tetapi bila sampai dia dah perubahan dia berbeza banyak, dia akan berlaku proses creep. Ni constant load constant load. Load tu bertambah, mungkin bertambah tambah sampai satu masa dia pun terus creep. Okey. Selepas tu dalam proses load ini dia ada elastic recovery. Ini biasa adik-adik akan belajar semasa mungkin masa adik-adik you all akan belajar masa degree, masa analisis structure pun ada juga. Okey. Ini dipanggil sebagai elastic recovery. Bila dia contoh ini constant load. Load masih ada lagi. Okey, sampai satu masa dia dah creep macam ini, load ni pun dah tak ada. Okey, kita remove load ni. Masuk pemberat tu dah tak ada dah. Tetapi dia ada lagi satu proses dipanggil sebagai elastic recovery. Adakah konkrit ini, adakah kita punya binaan ini, slab ini boleh kembali ke bentuk asal? Tak boleh. Kalau dia crack kat situ, dia bukan macam kita punya getah. Getah tu bila tarik kan, kalau kita sampai hujung tu dia tak akan kembali juga ke asal sebab dia dah sampai satu tahap, iaitu bila kita dah lepaskan tu dia ada elastic recovery kat situ. Namun dia ada tidak boleh, ni adalah permanent deformation pun ada. Maksudnya perubahan itu pun ada. Dan elastic recovery ni kalau kita turun ke sini dan dia akan turun ke bawah sini, plastic recovery. So ini dipanggil sebagai deformation of hardened concrete under load. Kalau dia minta lukis, terangkan sedikit. So adik-adik terangkan lah. Okey, mula-mula saya terangkan lagi sekali. Mula deformation, iaitu perubahan bagi kita punya binaan tersebut. Macam contoh kita ambil sebagai slab lah. Okey, ni time. Okey, sampai satu masa dia dah load bertambah-tambah load tu kan. Load tetap sampai satu masa dia bertambah masa tu dia akan creep. Berlaku dia akan proses ini creep. Maksudnya dia masih lagi on. Tapi habis dia creep tersebut, dia dah habis load tersebut, dia akan berlaku proses elastic recovery. Dia terus turun kat sini. Maksudnya perubahan dia terus nampak tak? Contoh perubahan yang daripada sini sampai ke sini ada perubahan. Okey, menurun perubahannya. Selepas tu ada plastic recovery begini. Okey, dan proses plastic recovery seterusnya kita nampak tak kat sini? Ini sampai hujung last sekali. Kalau adik-adik perasan, ini dipanggil sebagai permanent deformation. Macam contoh kita ada getah.
Getah kita ni asal dia macam ini, tapi bila kita dah sampai kita maksimum sampai sini kita tarik. So daripada sini asal kan. Okey, cantik pula getah saya ni. Okey, jap saya lukis cantik. Ni adalah getah kita asal. Lepas tu kita tarik getah ni sampai sini. Bila kita tarik getah sampai sini, kalau ada adik tengok getah sampai sini, bila kita lepaskan balik getah tu, dia balik kembali sini tak? Ni maksimum maksimum. Sampai tak boleh dah tarik dah. Bila kita lepaskan balik, maksudnya bila ada bebanan. Tetapi bila kita lepaskan, dia mungkin bukan lagi berada di tahap ini. Bukan di tahap A lagi. Dia mungkin berada di tahap C. Sebab dia dah kendur. C. Okey, bila tahap C, ini dengan ini dipanggil sebagai permanent deformation. Perbezaan tersebut. So, nampak tak? Dia punya perbezaan tersebut adalah deformation permanent. So, ini sama, lebih kurang sama juga dengan binaan-binaan macam slab, macam tiang dan sebagainya. Okey? So, ini adalah bagi figure 3.20. Okey, seterusnya adalah properties of hardened concrete, iaitu durability. Durability, kemampuan konkret tersebut. Ability, kemampuan of withstand the damaging effect the environment over long period. Maksud contoh, kemampuan bagi konkret tersebut mampu untuk menahan daripada sekitar environment dan sebagainya long period of time. Okay, external cause disebabkan external cause can be physical, chemical, mechanical. Okay, due to weathering, occurrence of the extreme temperature aberration, electrolytic action, dan juga attack by natural industrial liquid and gases lah. Okay, concrete must be relative impervious. Dia mesti kena tahan lasak konkret tersebut untuk kebolehmampuan konkret itu bekerja lah. Okay, durability of concrete ni, recommendation in order to have durable concrete. Apakah recommendation yang patut kita kena tahu? Okay, yang pertama adalah use of low water cement ratio. Kita kena menggunakan water cement ratio yang rendah lah. Well compacted concrete, mesti compacted concrete yang bagus. Good workmanship, maksudnya kena buat kerja tu bagus bagi nak mengelakkan daripada porosity berlaku. Kalau compact tu betul-betul compact, sebab kita nak elakkan daripada ada faktor keliangan kat situ. Seterusnya, sufficient cover over reinforcement. The use of aluminium sulfate resisting cement, Portland blast furnace, Portland pozzolana cement. Dan durability konkret ni dia akan berkurang mengikut masa lah. Kadang-kadang sampai satu masa dah konkret dah tak kuat dah. Sebab tu macam contoh ada binaan kadang-kadang dia tak boleh lebih daripada 100 tahun, depend on juga tempat tu, bebannya kat mana, lokasinya kan. Okay, seterusnya attack by natural industrial liquid and gases. Okay, seterusnya permeability. Permeability adalah keboleh-telapan. Okay, full compacting and proper curing is essential. Maksudnya proses mampatan tu dan proper curing ni adalah sangat penting. Permeability of concrete can be reduced by reducing the water content or by increasing the cement content. Permeability concrete ni dapat dikurangkan dengan mengurangkan kandungan air dan juga menambahkan bilangan air. Itu permeability lah. Okay, low permeability of concrete is important in increasing resistance to frost action. Nak elakkan daripada berlaku proses pembekuan dan chemical attack untuk protectkan daripada steel ni berlaku proses kehakisan. Sebab contoh kalau kita ada tiang, ni tiang tiang ni dalam ni juga dia ada reinforce, ada besi. Okey, sebab apa, kenapa letak besi? Kita nak bagi kekuatan konkret kita ni untuk join dengan atas. Macam contoh beam atas ataupun kita buat rumah 2 tingkat ke apa, kita kena tiang kan. So bila ada join ni, kita kena low permeability. Kita mesti kena keboleh-telapan dia tu rendah, sebab kita nak supaya besi ni, reinforce ni, dia dapat
dapat kita jaga daripada chemical attack. Sebab itulah kita kena kriteria bagi permeability ni kena tekankan. That's why low permeability concrete is important in increasing resistance to frost action. Okay, itu clear? Okey, bagi faktor-faktor yang mempengaruhi bagi permeability ni, yang pertama adalah water cement ratio, sangat penting. Dah banyak sangat kan, water cement ratio je. Memang pun water cement ratio sangat penting. Workability, type of structure, method of compaction, soundness and porosity, age, tahun juga, dan juga grading of the concrete juga memainkan peranan bagi permeability. Alright, shrinkage, pengecutan, contraction, deformation suffer by concrete even under no load. Contraction, deformation suffer by concrete even under no load. Dia shrinkage ni pengecutan, dia ada berlaku perubahan bentuk walaupun tanpa ada beban. Ini kita juga dipanggil terbahagi kepada dua, iaitu plastic shrinkage dan juga drying shrinkage. Boleh baca kat situ Okay, next adalah types of concrete. Yang pertama adalah reinforced cement, yang kedua adalah fiber reinforced, yang ketiga adalah lightweight, yang keempat adalah pre-stressed, yang kelima adalah polymer. Semua ini dipanggil sebagai high strength concrete. High strength concrete, HSC. Okay, alright. Okey, kita pergi lebih pada teori. So adik-adik boleh study adik-adik kat sini. Reinforced cement concrete, a composite material made up of the cement concrete and reinforced steel, in which the concrete resists compress, the reinforced resisting the tension and shear. Biasanya kita akan gunakan di beam, kolom, to massive concrete, macam contoh besar-besar lah, macam contoh dam dan juga bridge lah. Alright, next adalah pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete defined as a concrete in which stress of suitable magnitude and distribution introduced to counteract the desired degree and stress resulting from the external load. Okay, so untuk ni pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete ni sesuatu konkret yang stress of suitability magnitude. Okay, dia biasanya macam contoh, okay, contoh kat sini. Okay, contohnya dia binaan yang dia perlukan pre-tension dan juga post-tension. Okay, kenapa? Binaan ini adalah dipanggil sebagai pre-stress concrete, supaya dia dapat menentukan kekuatan bagi konkret tersebut. Kenapa ia perlu? Okay, the smaller cross section of member result in smaller self weight and high bearing stress are generated in anchoring zone. Okay, the shrinkage crack. Kenapa? Sebab dia nak mengelakkan daripada berlaku shrinkage crack are reduced with higher modulus elasticity, dan smaller crack. Biasanya precast concrete ni biasanya kat dinding macam mana dinding tiang. Okay, ni pre-stress concrete. So ini adalah nak mengelakkan daripada ia stress hasil daripada external load tersebut lah. Okay, adik-adik akan belajar lagi sebenarnya pada dia ada kat beam lah. Dia adik-adik akan belajar lagi pada analisis structure, pada design, semua ini. So ini adalah pre-stress concrete. Pre-stress concrete ni dia di dalam pre-stress concrete ada wire or cable anchor masuk dalam binaan tersebut. Contohnya, okey, contohnya sinilah. Sekejap saya lukis. Okey, saya lukis lah. Baik-baik. Macam contoh ni beam. Beam ni rasuk beam. Dalam ni ada wire and cable. So dia connect dengan each other. Bila dia stress dan dia buat binaan konkret ni, bila dia mengeras, dia akan lepaskan. So konkret ini dia berada dalam kondisi pre-stress concrete. Macam tu. Sebab apa? After the concrete has gained strength, the wire are released. Macam tu. So contoh ini beam yang saya cakap tadi. Dia tarik dulu wire ni, dia tarik dulu. Dia tarik dulu. Dan dia masukkan konkret di dalamnya. Sampai satu binaan ni, bila dah mengeras konkret ni, dia akan lepaskan wire tersebut untuk
wire tersebut dia berada dalam compressive concrete. So that's why dia konkrit tersebut dia boleh menahan daripada berlaku defect selepas padanya. Biasa kita gunakan di dalam beam, biasa kita buat beam, floors, roofing system, bridge, folded plates, marine structure. Sebab biasanya kalau pre-stress ni dibuat di kilang. Lepas tu barulah dia sambung-sambung kat tempat lokasi yang mana tempat kita nak buat tu. Macam contoh yang ni lah. Biasa kalau adik-adik tengok kan, ada trailer bawa besar ni kan. So ia daripada kilang lah. Okay, ni sebab dia biasa binaan-binaan yang besar macam bridge, flyover, itu semua tu binaan-binaan pre-stress concrete. Okay. Dan dia nak mengelakkan daripada berlaku nge-crack, dan binaan tersebut lebih stable di dalam pembinaan. Okay. Macam contoh yang ni post tension, pre-tension ni semualah pre-stress concrete lah. Okay, polymer concrete. Polymer concrete adalah impregnation of the monomer and subsequent polymerization reduce the inherent porosity of the concrete. Okay, ni adalah salah satu juga bagi high strength of concrete. So ini adalah polymer concrete. Okay, so biasanya bagi polymer concrete ni ia adalah mahal. Okey, seterusnya adalah fiber reinforced concrete. Adik-adik boleh baca kat sini. Fiber reinforced of concrete asbestos cement fiber so far have proved the commercial is successful lah. So ia juga salah satu daripada reinforced concrete yang menggunakan fiber. So biasanya fiber reinforced concrete is useful for hydraulic structure, macam contoh airfield pavement, highway, bridge deck dan juga heavy duty floor. Okey. Next, macam contoh ni, apakah advantage bagi fiber ni? Dia lebih strength, kekuatan lebih kuat. Fiber help to reduce cracking, nak mengelakkan daripada berlaku cracking. Ducting, impact resistant. Dan apakah disadvantage-nya? Fiber reduce the workability, keboleh kerjaan tu, sebab dia entrapment of air lah, ada pore udara di situ. Steel fiber can intermesh and form ball during the mixing concrete. Dalam fiber reinforced ni ada steel fiber tan, dia dapat menyebabkan form ball during the mixing concrete lah. So ini adalah disadvantage of fiber reinforced concrete. So adik-adik kena study juga ni, takut masuk nanti dia tanya soalan, apakah advantage and disadvantage of fiber reinforced concrete. Dan tadi itu adalah contoh bagi fiber. Next adalah lightweight concrete. Lightweight concrete ni lebih kepada structure yang multi-story building. It is desirable to reduce the dead load lah. Ini sesuai untuk bangunan yang bertingkat, banyak tingkat, dan ia sesuai juga untuk reduce the dead load lah, untuk mengurangkan dead load. Dead load ni adalah beban yang kekal kat situ. Macam contoh dead load, macam contoh lah kan, nanti adik-adik belajar jugalah. Dead load ni macam contoh seperti macam contoh kita bina satu bangunan. Okey, kita bina satu bangunan adalah untuk perpustakaan. Okey, perpustakaan tersebut memang kita tahu kat situ memang kekal, situ adalah buku-buku, situ kan. Jadi ada dead load, nilai dead load kat situ. So memang dia kekal kat situ. Walaupun kita pinjam satu buku, dua buku, tetapi dia ada dead load, nilai dead load tersebut faktor yang ada pengiraan. Nanti adik-adik akan belajar di dalam design structure, design structure, analisis structure tersebut. So ada dead load tersebut. Okay. Seterusnya, produce of entraining air in the cement concrete and can be obtained by any of the following methods lah. By making concrete cement coarse aggregate, by replacing coarse aggregate by porous. Porous ni keliangan, or cellular aggregate based on manufacture method dan juga type of binding material. Okay, lightweight concrete juga. Foam concrete is obtained by mixing cement paste or mortar with stabilized foam.
Juga gas konkrit juga sebagai konkrit digunakan sebagai aerated konkrit. Okey, bagi lead konkrit lah untuk memberikan dia lebih murah dan ekonomi. Okey. Okey, ini adalah karakteristik of lightweight. Yang pertama adalah density, yang kedua adalah strength, yang ketiga adalah thermal insulation, yang keempat adalah fire resistant, yang kelima adalah sound insulation is poor. Okey. Dia letak bagus, kurang sikit lah sebab lightweight, dia hanya dia kuat, ia kuat, namun sound insulation is poor. Macam contoh kalau nak buat karaoke ke apa, tak sesuai lah. Okey. Okey, seterusnya durability dia, aeration slightly alkaline. Okey, repairability, lightweight cellular element dan juga lebih kepada ekonomi lah. Okey, 6, 7, 8. So kena hafal ni, mana tahu keluar kan. Lightweight concrete-nya, the application of lead concrete ni, low density cellular concrete is used for precast, floor and roofing. Biasa macam inilah bentuknya. Dan load bearing wall using cellular concrete blocks dan as insulation cladding to exterior wall of the structures. Okay, form concrete. Form concrete ni adalah physical form. Concrete is mixed in fast rotating part mill mixture by using forming agent. Agent biasa kita gunakanlah form concrete. The autoclave aerated concrete is chemical formed by adding aluminium powder. Biasa kita gunakan, kita masukkan bahan kimia, iaitu sebagai aluminium powder untuk form concrete ni, untuk proses curing proses lah. Okay, contohnya ni classification of mineral bound form concrete. Okay, mineral bound form, okey, terbahagi kepada dua, iaitu autoclave aerated concrete dan juga form concrete. Dalam form concrete ni, dia adalah mechanical form dan juga physical form. Dia berlaku proses AQR juga. Bagi autoclave aerated concrete, dia pergi lebih kepada chemical expanded dan berlaku proses autoclave cure. Dia tak samalah perbezaan kedua-dua ni. Okey, ini adalah form concrete. Okey, polish section. Left adalah water ratio dia 0.45. Cuba tengok 0.45. Left. Right adalah 0.35. Cuba tengok. Ini kandungan airnya tinggi. Ini kandungan airnya rendah. So kalau ada tengok, ni porosity lah. Porosity dia kurang. Ni porosity dia banyak sikit. Sebab kandungan air tu dah bila evaporate, tengok ni keliangannya besar. So ini adalah perbezaan di antara water cement ratio bagi form concrete 0.45 di sebelah kiri dan 0.35 sebelah kanan. Okey, high strength concrete HSC. HSC ni ada beberapa maximum necessary to obtain. Okey, high strength concrete ni adalah penting to obtain the maximum performance out all the material involved the production of the high strength. Okey, ia terbahagi kepada Portland cement. Ini biasa kita guna. Super plasticizers. Okey. Retarder 3. 4. Edge of taste. Okey, maksudnya masa je kita buat eksperimen tu. Next, curing condition. 6. Material proportion in HSC dan juga sample of mix proportion of HSC. Okey, campuran dalam admixture of concrete ni ada klasifikasi bagi entrainment. Okey, contoh admixture of concrete ni diklasifikasi sebagai bahan kimia. Namun begitu dia ada kriteria-kriteria dan fungsi-fungsi yang tertentu. Contohnya adalah entrainment, okey, water reducer, retarder, hydration control admixture, accelerator, supplement cementitious admixture. Macam contoh kita buat air bandung. Air bandung kita air. Okey, kita ada sirap rose tu punya ni pewarna tu kan. Dan kita ada susu. Okey, susu cair lah, kita anggap susu cair. Kalau kita rasa nak lebih sedap kita punya air bandung tu, mungkin kita campurkan lagi dengan boba ke, dengan
Allah, yang hitam tu saya lupa. Bedah. Sorry, apa benda lah. Cincau. Masya Allah. Cincau. Wow. Jadi itu adalah pengedap rasa. Ini sama juga macam konkret. Konkret ni adalah kita campurkan lagi dengan agar mixture yang lain, campuran yang lain untuk memberi fungsi-fungsi yang berbeza. Mari kita tengok. Mari kita tengok apa fungsi tersebut. Tapi kejap lagi kita cerita dulu pasal Portland Cement ni. Okay, the Portland Cement Association, PCA, identify 4 major reason kita nak gunakan. Kenapa penting sangat admixture ni? Yang pertama, kita nak kurangkan cost. Yang kedua, kita nak achievekan the certain properties of the concrete. Yang ketiga, kita nak meningkatkan quality of our concrete. Okay, yang keempat tu, overcome certain emergencies of the during concrete tersebut. So, ini adalah penting. So, adik-adik kena tahulah hafal ni macam mana, kenapa kita nak guna sangat admixture ni. Okay, yang pertama, air entrainment. Okay, air entrainment tu adalah to produce a tiny, okay, lubang-lubang air bubble ni in the hardened concrete to provide space for water to expand using freezing. Contoh, kita buat binaan rumah kat Kutub Selatan. Dia memang sengaja memproducekan tiny air bubble. Kalau ikutkan kita kata tak naklah nak elak, kita tak naklah tiny air bubble ni, kita dah boleh mengurangkan kekuatan bagi konkrit tersebut. Namun begitu, ia tidak seperti tempat yang beku. Macam contoh, kawasan-kawasan macam Kutub Selatan ke apa kan, dia adalah tempat yang beku dan dia bila kita buat tiny air bubble ni dapat menguatkan kekuatan bagi konkrit tersebut. Tak ada cracking, tak ada beku dan sebagainya. That's why air entrainment adalah penting. Okay, boleh baca dah yang seterusnya. Yang kedua adalah air entrainment juga. Air entrainment dia juga, dia boleh mengurangkan kadar kekuatan bagi konkrit. Memang ia boleh mengurangkan kadar kekuatan. Namun begitu, this effect can be reduced by moderate stress the concrete by lowering the water cement ratio and increasing the cement factor. Kita boleh adjust dengan water cement ratio dan juga kandungan simen ke dalam konkrit tersebut. Sebab memang kita ketahui, cuba kita bayangkan kalau konkrit tersebut kalau kita tahu kalau ada air bubble tu, dia boleh mengurangkan kadar kekuatan bagi stres, mengurangkan kadar kekuatan bagi konkrit tersebut. Namun begitu, kadar kekuatan konkrit tersebut dia dapat dielakkan dengan kita adjust the water cement ratio dan juga cement factor. Okay, next adalah water reducer. Water reducing admixture have been developed to gain workability and at the same time maintain the quality. So, water reducer ini adalah sangat penting untuk mendapat kebolehkerjaan yang bagus dalam masa sama untuk menguatkan kualiti. Okay. Reducer increase the mobility of the cement particle in the plastic mix, allowing the workability to achieve the lower water content lah, untuk achievekan lower water content. Seterusnya, admixture can be used indirectly to gain the strength. Contohnya superplastic dan high range water reducer can either greatly increase the flow of the fresh concrete or reduce the amount of water required given consistency. Ni juga adalah salah satu untuk kita menentukan untuk meningkatkan kualiti dan untuk maintain the quality of our concrete lah. Okay, super plasticizers can be used in the following cases. Contohnya low water, cementitious material, okay, pressing the thin section, pressing concrete, pressing cement underwater, pressing concrete by pumping, dan consolidation of the concrete is difficult lah. Ini juga boleh super plasticide ni, water reducer ni juga boleh digunakan untuk these conditions. Okay, ini contohnya water reducers. Okay, seterusnya retarder. Retarder ni apa? Retarder ni adalah used to delay the initial set of concrete. Dia dapat menambah masa, dapat melengahkan masa
konkrit tersebut untuk mengeras, set. Okey, retarder ni adalah disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, offsetting the effect of hot weather. Kadang-kadang cuaca yang terlampau kering, dia akan menyebabkan cepat konkrit tersebut mengeras. So that's why kita gunakan retarder. Okey, kalau lah macam contoh lori siput tu nak bawa dah keras dalam lori siput, dah tak boleh. So sebab tu kita gunakan retarder. Dan kita gunakan retarder ni juga adalah penting untuk allowing the unusual placement of long haul distance, tempat yang jauh contohnya kan, dan providing time of special finish, dan juga sesuatu tempat yang kita buat binaan tu memang perlukan masa special. Macam contoh, kita nak buat slab. Dalam buat slab tu juga, tempat tu juga kita nak letakkan macam-macam binaan. Macam contoh beam kita nak letak dan sebagainya. So that's why itu adalah sangat penting lah, precast konkrit dan sebagainya. So retarder adalah sangat penting. Okay, retarder can reduce the strength of the concrete at early age sebab dia masih lagi lemah konkrit tersebut, dan dia mengambil masa yang panjang lah untuk ia berlaku proses setting dan juga hardening. Okay, some retarders entrain air and improve workability, dan dalam masa yang sama retarder juga akan dapat entrain air dan improve the workability of the concrete lah. Ini contoh retarders. Okay, hydration control admixture. Okay, contoh yang ni pula, ability to stop the hydration process. Hydration control admixture juga adalah penting kerana ia mampu untuk reactive the hydration process of concrete. Okay, dan juga dia dipanggil sebagai a stabilizer and an activator. Okay, accelerators ni pula adalah used to develop early strength of the concrete at a faster rate that develop the normal concrete. Maksudnya accelerator ni adalah untuk proses sesuatu admixture yang ditambah untuk mencepatkan proses ia membeleku. Okay, so accelerator ni adalah digunakan reduce the amount of time. So dia lebih cepat. Mungkin sebelum ni 24 jam contoh. Jadi dia boleh mengurangkan jadi 6 jam boleh proses pengerasan tersebut. Okay, seterusnya, reduce curing time, increase rate of strain gain dan plug leak using hydraulic pressure efficiently lah. Okay, ini adalah accelerator. Okay, kita recommend using calcium chloride using the following condition. Contohnya concrete pre-stress, concrete contain embedded aluminium. Okay, seterusnya concrete subject alkali aggregate reaction, concrete in contact with the soil dan juga water. Concrete is placing using the hot weather. Ia juga process application of mass application of the concrete, kadar aplikasi tempat yang berat lah, tempat application, mass application of concrete. Ini contoh accelerator lah, pencepat lah kiranya, untuk lebih dia cepat mengeras. Okay, supplement of cementitious admixture adalah digunakan untuk to improve some properties of the concrete and to reduce the problem discarding them. Macam contoh, kita gunakan fly ash, okay, granulate blast furnace slag, silica fume, okay, natural pozzolans, palm oil juga digunakan sebagai supplement cementitious admixture. Okay, itu saja untuk chapter yang ketiga. So, untuk chapter ketiga ni kita ada kuis 3, iaitu 5%. Okay, so adik-adik kena study. Ini soalan yang sebelum ni jugalah, saya masukkan kat sini lah. So, adik-adik kena jawab soalan exercise 1, exercise 2 ni, dan juga exercise yang keempat kena jawab di dalam exercise sheet saya akan berikan nanti. Okay, ni exercise 3, so kena jawab 6 markah seperti sebelum ni. Okay, sama juga tadi. Okay, so exercise 5 ni ada adik-adik kena jawab juga. So mana tahu ini soalan yang akan keluar di dalam test ataupun final. So ini adik-adik kena buat this exercise sampai 11 soalan lah untuk exercise 5 ni. So semua soalan-soalan ini adik-adik kena buat dan hantar di dalam kuis yang ketiga mengikut masa telah ditetapkan. Okay, itu saja untuk this topic. Kita jumpa lagi untuk another topic. Bye semua. Assalamualaikum.